Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Facebook dan di IG. Tepat jam 9 malam, 9 beberapa minit Okey, kita nak mula dulu. Malam ni tajuknya agak panjang. Jadi kita nak teruskan dulu. Nasyid. Assalamualaikum di Facebook dan di IG. Sebentar ya. Okey, baik. Okey, semua pada malam Khamis, hari Khamis malam Jumaat. Okey, baik, sama-sama kita. وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 9:08 minit. Baik, alhamdulillahirabbil-alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan perkongsian majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini. Kita niatkan buat paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda sekalian, Nabi dan Rasul, wali orang soleh sekalian, orang muslimin, orang mukmin, lelaki dan perempuan yang masih hidup ataupun sudah pergi meninggalkan dunia, buat kedua bapa kita, guru-guru kita, penulis kitab sirah khususnya, dan juga tidak lupa buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini siri ke-15. Terima kasih yang join sama ada di IG ataupun di Facebook. Okey, jadi mohon share sama ada di grup ke ataupun secara perseorangan atau sebagainya. Mudah-mudahan ramai lagi dapat bersama-sama pada malam ini. Okey, jadi suara saya clear tak? Clear tak? Dengar tak? Ya, Mak. Alana Natasha. Mak, Waalaikumsalam, Mak. Sedap lagu tu ya? Lagu Qamarun. Nisa Sabian. Qamarun maksudnya bulan. Nabi seindah bulan. Cantik seindah bulan. Sangat indah. Jadi kita sebut Qamarun tu maksudnya kita memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semua okey, dah boleh sama-sama kita teruskan juga. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan dengan bab yang ke-25 dan bab yang ke-26. Okey, jadi saya akan cuba pelan-pelan kan ya. Di IG ramai dia Qamarina. Ya, Waalaikumsalam dia. Okey, baik di Facebook Mak Jamila, Maksud. Terima kasih Maksud dan Pak Su terus bersama pada malam ini siri yang ke-15. Jadi saya cuba perlahankan sikit takut laju sangat ataupun cara penyampaian, sebab yang dari yang dengar ni ada anak-anak kan yang nak belajar tentang sirah. Okey, jadi kalau tak faham boleh tanya, dan insya-Allah kalau saya pun tak faham kita akan rujuk lagi dengan orang yang lebih alim. Ya, Zulaika dengan ayah kat depan. Zulaika dengar kat depan tau. Okey, baik. Kita teruskan pada malam ini. Bab malam ni 25 ni agak panjang, tapi saya cuba ringkaskan. Kalau boleh cukup lah dalam masa sejam ni ya.
usaha menghalang dakwah Nabi. Bab yang ke-25, bagaimana usaha para musyrikin Mekah menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha dengan berbagai cara, diringkaskan oleh penulis kitab sirah, iaitu dalam 3 cara. Usaha mereka, yang pertama cara mereka ialah mereka berunding. Usaha mereka yang pertama ialah mereka berunding. Dengan siapa? Okey, kita akan dengar lagi. Okey, yang kedua, cara kedua ialah mereka menghalang dakwah Nabi dengan mengejek Nabi. Okey, yang ketiga adalah mereka usaha menghalang dengan cara khianat Nabi, dengan cara sakiti Nabi. Itu adalah usaha dakwah mereka supaya Nabi menghentikan seruan dakwah daripada terus menerus sampai Islam, dan tapi cara mereka ni tak berjaya. Kita sampai kepada kita Islam, agama Islam, ya. Okey, baik. Yang seterusnya bab yang ke-26 sedikit saja. Itu malam ni itulah bagaimana gelabahnya kaum Quraisy ketika pada musim haji. Mereka nak sekat daripada orang yang masuk ke kota Mekah mengetahui apa yang Nabi bawa. Itu bab yang ke-26. Ya. Okey, boleh. Okey, Aliana Natasha, terima kasih di IG. Di IG ramai anak-anak murid, ya. Terus terima kasih bersama dengan Ustazah Nurul ini. Dan juga di Facebook, terima kasih yang like, yang share. Terima kasih. Kita teruskan. Bab yang ke-25, usaha menghalang dakwah Nabi. Okey, kalau kita dengar cerita sirah Nabi ini adalah ketika Nabi berdakwah di Mekah. Masih lagi Nabi berdakwah di Mekah. Boleh bayang, Nabi berdakwah di Mekah. Ketika mana Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, bermula dengan dakwah secara rahsia, berdakwah secara terbuka minggu lepas, seruan secara terbuka, dan banyaklah kisah suka duka Nabi di Mekah. Dan seterusnya pada malam ini kita akan sambung bagaimana kaum Quraisy cuba menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi cara yang pertama tadi dah beritahu, iaitulah yang pertama ialah mereka dengan cara berunding. Kita masuk cara yang pertama, iaitu mereka dengan cara menghalang dakwah Nabi secara berunding. Dengan siapa? Mereka perlu berunding dengan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Okey, perundingan berlaku 3 kali. Kali pertama mereka berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy, berjumpa dengan Abu Talib. Kali kedua pun berjumpa lagi. Kali ketiga berjumpa Nabi, tapi dalam keadaan yang berbeza-beza. Okey, cara yang pertama, sebenarnya mereka ni nak usaha, mereka ni tersepit. Mereka rasa macam geram dengan Nabi. Sebab Nabi dakwah terus-terus hina mereka, berhala mereka, terus ajak orang tinggalkan berhala. Dalam masa sama mereka malu kepada Abu Talib. Sebab Abu Talib adalah orang yang pemimpin terkemuka di Mekah. Bapa saudara Nabi atau juga bapa angkat Nabi adalah merupakan para pemimpin terkemuka di Mekah dan menjanjikan bahawa dia akan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi pada ketika perjumpaan usaha yang pertama ini dikatakan 40 orang berjumpa dengan Abu Talib. Maksudnya marah sangat dah ni. 40 orang pembuka terkemuka Quraisy berjumpa dengan Abu Talib, dan disebutkan di sini 10 orang nama pembesar musyrikin Quraisy yang terkenal. Yang 30 orang lagi tu pembesar Quraisy juga, tapi mereka dalam sejarah Islam kurang disebut. Jadi dalam 10 orang ni yang pertama ialah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah seorang pemuka Abdi Syam yang paling terkemuka, dan sebenarnya dia dah tua dah pada waktu itu. Jadi orang hormat juga, dia dah tua, berumur lebih kurang 100 tahun, dan dia adalah ayah Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Okey, yang kedua, siapa lagi yang pergi? Syaibah bin Rabi'ah. Adik-beradik ni, tadi Utbah bin Rabi'ah ni, Syaibah bin Rabi'ah juga pemimpin Quraisy yang terkemuka. Okey, dan juga lebih kurang nak dekat 100 tahun juga umur dia. Dah tua dah. Kita tak bagi nak berdakwah, dakwah Nabi ni. Yang ketiga, Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb itu, Abu Sufyan ialah seorang pemimpin Bani Umayyah yang sangat terkemuka. Pernah dengar kan nama ni? Masa pembukaan kota Mekah nanti, siapa yang nak selamat kena masuk rumah Abu Sufyan. Inilah dia. Pada ketika perjumpaan pertama ni, dialah adalah antara orang yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Abu Bukhtari bin Hisham. Okey. Yang kelima, Al-Aswad bin Al-Muttalib. Okey, itu adalah saudara sepupu dengan Siti Khadijah, isteri Nabi. Okay, yang keenam, Abu Jahal bin Hisham. Okay, Abu Jahal pemimpin Bani Makhzum yang paling jahat terhadap Nabi. Yang ketujuh, yang ketujuh Al-Walid bin Al-Muirah, bapa saudara kepada Abu Jahal. Maksudnya adik ni. Okey, lepas tu yang ke-8 Nubaih bin Al-Hajjaj. Yang ke-9 Al-Munabbih bin Al-Hajjaj. Yang ke-10 Al-As bin Wa'il bin Hashim, ayah kepada Amru Al-As. Dia adalah salah seorang pemimpin
pemimpin Islam lah, bakal pemimpin Islam yang terkenal. Ya, waalaikumsalam Cik Nat, terima kasih bersama pada malam ini di Facebook. Okey, baik. Jadi kita lihat bagaimana usaha mereka menghadap Abu Talib pada kali yang pertama. Jadi mereka pun berkumpul, persiapan semua, dia berjumpa, dah kumpul semua, pergilah ke rumah Abu Talib dengan diketuai oleh Utbah bin Rabi'ah. Okay, Utbah bin Rabi'ah seorang yang dah kira berusia, okay, seorang tokoh Quraisy yang dikagumi pada ketika itu. Dia datang ke rumah Abu Talib. Dia kata, wahai Abu Talib, anak saudara kamu ni tak habis-habis lah maki-maki Tuhan kita, celah-celah Tuhan kita, rendah-rendahkan pemimpin kita, mengata-ngata kita ni sesat, orang tu yang sesat. Jadi tolonglah, kiranya kesimpulannya, tolonglah wahai Abu Talib, beritahulah dekat anak saudara kamu ni, janganlah masuk campur. Jangan masuk campur lagi lah urusan kita. Jangan masuk lagi. Jangan ajak lagi dah orang masuk agama Islam. Jadi, dia kata, kami minta Tuhan melakukan 2 perkara. Dia minta apa? Yang pertama, tahan Nabi. Okay, Utbah beritahu kat Abu Talib, tahan Nabi daripada meneruskan usaha dakwah. Yang kedua ialah, biar kami hadapi Nabi sendiri. Kamu jangan bela-bela Nabi. Biar kami sendiri yang berhadapan dengan Nabi. Mereka sekarang ni segan sebab Abu Talib masih membela Nabi. Jadi mereka tak boleh lagi nak sakit kira Nabi secara fizikal lagi. Mereka takut lagi. Masih lagi ada takut sebab pemimpin Abu Talib, pemimpin Quraisy yang terkemuka. Ya, waalaikumsalam Kak Ita. Terima kasih join bersama pada malam ini. Okey, baik. Okay, kemudian Abu Talib dengar keluhan para pemimpin Mekah. Jadi pada ketika itulah dia kata, baiklah, dia cakap dengan lemah lembut. Dia kata, baiklah, aku akan beritahu kepada Muhammad. Aku akan beritahu kepada dia, janganlah lagi lah teruskan usaha dakwah ini. Sudahlah, aku akan beritahu kat dia. Jadi 40 orang yang datang ni, 40 pemimpin terkemuka Quraisy yang datang ni, jadi mereka pun rasa lega sekejap lah, tenang sekejap. Baiklah, Abu Talib akan halang dakwah Nabi. Maka pulanglah mereka. Bila pulang tu, Nabi pun kiranya berlalulah beberapa hari, tapi mereka lihat Nabi terus berdakwah. Macam tak berhenti pun. Jadi tengok, makin aktif lagi je Nabi ni. Makin aktif lagi dia usaha dakwah. Mereka mula nak berjumpa lagi Abu Talib kali yang kedua. Jadi mereka kata, kali ni tak boleh jadi. Kena jumpa Abu Talib juga. Walau macam mana pun tak boleh jadi dah ni. Geram dah ni. Macam mana nak hentikan usaha dakwah Nabi ni? Okey, jadi mereka pun berjumpa. Pada ketika ini bukan lagi dah 40 orang. Tadi kali pertama usaha berunding dengan Abu Talib 40 orang. Kali ini dikatakan hanya 5 orang sahaja yang pergi menghadap Abu Talib. Okey, 5 orang. Jadi mereka siapa dia? Utbah bin Rabi'ah. Yang tadi Okey, saudara Syaibah bin Rabi'ah, adik-adik yang juga. Maksudnya mereka ni paling terkemuka lagi lah daripada yang lain-lain tu kan. Okay, kemudian Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Umayyah bin Khalaf. Jadi mereka berlima ni pergi ke jumpa dengan Abu Talib. Utbah selaku ketua bersuara kepada Abu Talib. Dia kata, wahai Abu Talib, sesungguhnya tuan ni adalah orang tua yang terpandang. Okey, Abu Talib, kamu adalah orang tua yang terpandang. Kami jumpa tuan sebelum ini supaya tuan halang anak saudara tuan daripada meneruskan dakwah. Tapi sekarang kami lihat usaha dakwah dia menjadi-jadi lagi. Ada lagi orang memeluk Islam. Jadi pada ketika ini kami minta, sampaikanlah, tolonglah kami. Salah satu je. Kamu kena pilih. Kami ataupun anak saudara kamu. Apakah kamu terus bersama kami? Sebab mereka tahu bahawa Abu Talib ini masih lagi tak masuk Islam pun. Abu Talib masih lagi setia beragama bersama dengan mereka. Masih lagi kepercayaan yang sama. Jadi mereka harap Abu Talib serahkan Nabi kepada mereka. Bersama dengan mereka, ataupun kita akan hancurkan, binasakan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika itu, Abu Talib, bapa saudara Nabi, berada dalam 2 persimpangan. Ini anak saudara ataupun anak yang dipelihara daripada kecil, anak angkatnya yang disayangi. Yang ini adalah kawan-kawannya para pembesar Quraisy. Zulaikha, dengar ke tak? Okey. Jadi dalam memberi kata putus, jadi ketika itu Abu Talib pun tak bagi kata putus lagi. Dia terus panggil Nabi Muhammad SAW. Para pembesar Quraisy pulang, Abu Talib pun panggil Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Talib pun katalah kepada Nabi Muhammad SAW, wahai anak saudaraku, kaummu telah datang kepadaku. Okay, dan mereka minta supaya kamu jangan lagi dah sebar ajaran Islam. Cakap kata Tuhan. Jadi janganlah, tolonglah wahai Muhammad, jangan lagi lah bebankan aku lagi dengan hal-hal seperti ini. Abu Talib kata, dah lah, berhentilah dakwah tu. Ini dah kali kedua kan dah beri peringatan, sudahlah, berhentilah. Abu Talib cakap macam tu kat Nabi Muhammad. Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Sebab bapa saudara yang sudah menjanjikan untuk bersama-samanya, tiba-tiba mengatakan,
sedemikian rupa seolah-olah macam berpaling tadah. Kan? Boleh dengar tak ni? Boleh dengar tak? Saya takut tertutup ke apa. Okey. Jadi pada ketika itu boleh dengar? Okey. Jadi pada ketika itu apa ucapan Nabi? Apa kata-kata Nabi kepada Abu Talib? Okey, Nabi berkata, "Wahai bapa saudaraku yang aku cintai." Kata, "Aku bersumpah demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Sekiranya kaum musyrikin Mekah tu letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan apa yang aku lakukan sekarang sehinggalah aku diberi kejayaan. Ataupun aku binasa kerananya." Maksudnya Nabi tak akan berpaling tak dah. Maksud dimasukkan dengan dikatakan bahawa maksud perkataan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri ialah maksudnya sekiranya mereka serahkan seluruh kerajaan kepada Nabi untuk serah kerajaan, okey, jangan berdakwah. Nah, kerajaan ni kamu takbir, tapi dengan syarat jangan berdakwah. Sekiranya mereka serahkan begitu pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak akan berpaling tak dah. Nabi cakap macam tu kepada bapa saudaranya. Jadi, terima kasih Kak Ita. Okey, clear, alhamdulillah. Jadi pada ketika itu Nabi pun berlalu dalam keadaan sedih. Dan Abu Talib menyaksikan bahawa Nabi sedih. Jadi Nabi kata, maksudnya Nabi kata, dah kiranya bapa saudara ni sudah berpaling tak dah, tak mau lagi dah, sokong aku, tak apalah. Nabi Muhammad pun pergi berlalu meninggalkan Abu Talib. Pada ketika itu Abu Talib memanggil kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kata, "Wahai anak saudaraku." Ialah Abu Talib tersentuh melihat Nabi tetap juga. Nabi takkan terpengaruh dengan apa sahaja yang datang, Nabi tetap akan teruskan juga. Jadi Abu Talib kata, "Wahai anak saudaraku, pergilah. Katakanlah apa yang kamu nak katalah, aku tak akan serahkan kamu kepada mereka. Pergilah." Abu Talib cakap yang tu. So dia melihatkan bahawa Nabi Muhammad SAW tetap juga nak meneruskan usaha dakwahnya. Okey, dalam ketika itu Nabi pada sama Nabi kata dah, Abu Talib tidak menyokong pun, beliau tetap akan meneruskan usaha dakwah untuk sama-sama manusia pada ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan meninggalkan menyembah berhala. Jadi Nabi pun teruskanlah usaha dakwahnya, menyampaikan bacaan Al-Quran, wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Nabi terus ceritakan kepada mereka tentang ayat Quran, tentang keindahan Islam, tentang siksaan syurga dan keindahan syurga dan siksaan api neraka. Jadi pada ketika ini para pemusyrik Mekah tahu Abu Talib sudah menasihati Nabi Muhammad, tetapi masih lagi tak berjaya. Jadi mereka kata tak berjadi lah ni. Usaha yang ketiga, kita mesti berjumpa lagi dengan Abu Talib. Jadi usaha yang ketiga, mereka nak berunding lagi. Mereka pun, tadi ada 3 cara. Tapi ini baru usaha yang pertama, berunding. Tapi berunding ni pun ada 3 kali mereka berjumpa. Okay. Dalam berunding ni, sesi berunding 3 kali mereka berjumpa dengan Abu Talib. Pada kali ketiga, mereka membawakan seorang anak lelaki kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dikatakan bahawa lelaki ni tampan, segak, bernama Umarah. Ada kitab kata nama dia Imarah. Ada kata Umarah. Dalam kitab ni Umarah. Okay, Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah ni dikatakan pemuda yang segak, tampan. Jadi para pembesar Quraisy ni datang kepada Abu Talib untuk perjumpaan kali ketiga. Dia kata, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya putera Al-Walid ni seorang pemuda yang segak, tampan. Sekarang, apa kata kami serahkan pemuda ini kepada kamu." Okay, dia pun tak ada cara ni, sampai macam tu sekali. "Dan kamu serahkan Muhammad kepada kami." Jadi kita macam tu suka sama suka. Kamu ambil Al-Mughirah ni, pemuda yang tampan ni, kamu jaga, pelihara, kamu sayanglah dia. Sekarang Muhammad kamu serahkan kepada kami. Macam tu, macam suka-suka je nak tukar kan. Nak tukar. Ya Allah, sedihlah Abu Talib. Sedangkan bagi Abu Talib, Nabi Muhammad lebih tampan lagi daripada Umarah tu. Nabi Muhammad lebih indah lagi akhlak dia. Nabi Muhammad lebih jauh lebih lagi daripada Umarah ni. Marahlah Abu Talib. Kata, sampai begini sekali, tak adilnya kamu kepada aku. Abu Talib kata, tak adilnya kamu nak suruh aku pelihara anak kamu ni, anak Al-Walid tu. Ingat tak Al-Walid Al-Mughirah yang memberikan cadangan ketika Kaabah kan? Kaabah banjir. Inilah Al-Walid ni, anak dia. Kamu nak berikan, jadi aku serahkan anak saudara tu kepada kamu untuk kamu bunuh. Adil ke begitu? Abu Talib kata, adil ke? Kamu nak bertukar. Sampai macam tu sekali tak ada idea lah mereka macam mana nak buat ni. Supaya Abu Talib hentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali. Jadi pada ketika itulah kata, kalau mereka pun katakan kepada Abu Talib, dia kata, macam mana lagi? Kami tak tahu lagi dah. Kami dah bagi macam-macam tawaran kat kamu. Kami dah macam-macam dah kami dah buat kat kamu. Kami dah, kali pertama kami datang, kami minta kamu sekat, tak mau. Kalau kami nak kata kamu pilih antara kami dengan Nabi, kamu tetap pilih Nabi. Kali ketiga ni kami nak
bertukar, kamu pun tak mau. Jadi apa lagi sebenarnya? Dia kata, macam mana lagi cara kamu boleh bantu kami? Jadi Abu Talib kata, dia kata, demi Allah sesungguhnya kamu dah tak berlaku adil kepada aku. Jadi kamu dah menghina aku. Seolah-olahnya macam menghina kepada Abu Talib. Jadi sekarang ni kamu lakukanlah apa saja yang kamu suka. Abu Talib kata, aku tetap bersama dengan Muhammad. Jadi sejak itulah perhubungan kaum musyrik Mekah dengan Abu Talib menjadi panas. Menjadi panas. Jadi mereka pun mulalah memikirkan bagaimana cara lagi yang mereka nak sekat perjuangan Nabi. Sekarang ni usaha untuk memuja Abu Talib dah gagal. Tak berjayalah. Abu Talib tidak akan mengikut mereka, tidak akan juga, Abu Talib tak ikut Nabi, dan sama Abu Talib tidak juga membela mereka. Jadi bagi mereka bahawa mereka perlu mencari cara lain. Jadi masuklah kepada usaha yang kedua. Apa dia usaha yang kedua? Yang pertama tadi usaha berunding kan. Okey, yang kedua, ya Ustazah Khairani, ingat alhamdulillah minggu lepas baru lagi tak adil, betul tak adil pertukaran kan. Okey. Baik. Ya Beauty Solihah Shopee, ya Mak Syifa dengar alhamdulillah. Okey, baik. Jadi cara yang kedua, apa cara mereka lagi ialah cara mengejek dan mengolok-olokkan Nabi. Okey, ni usaha yang kedua ialah mereka mengejek dan mengolok-olokkan Nabi. Jadi usaha dia dah berunding gagal apa semua, jadi mereka pun perlulah mencari satu lagi ialah dengan cara mengolok dan mengejekkan Nabi inilah supaya Nabi down. Macam kita lah, orang ejek kita sikit kita mula down. Itu orang kata macam supaya begitulah Nabi jadi. Kan? Orang kata tak boleh lah ni, mula turun balik semangat tu. Jadi sikit jadi dia berharap dengan ejekan begitu Nabi Muhammad SAW berakhirlah dakwahnya. Tapi jadi mengikut riwayat Ibn Ishaq, terdapat 5 orang kaum musyrikin Quraisy yang sangat-sangat mengejek Nabi sehinggakan malaikat datang memberikan isyarat dan mereka mati dalam keadaan sangat tragis. Okey, siapakah mereka? Kita akan teruskan dalam usaha yang kedua, itulah mengejek dan mengolok-olok Nabi ni dalam 9 cerita tokoh yang selalu mengejek Nabi. Ramai lagi, tapi yang ini ceritanya lebih famous, orang kata lebih masyhur lah. Yang pertama sekali, Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Kita dengar cerita mereka ini untuk apa? Supaya kita tidak mengikuti perangai mereka. Kita tak ikut perangai mereka, apa yang mereka buat kepada Nabi. Dan begitu juga pada ketika ini kita tak ikut perangai mereka ini untuk nak olok-olokkan ajaran Islam. Kadang-kadang kita tak sedar perbuatan itu adalah mengolokkan ajaran Islam ni. Ya Uwais, Uwais ikut juga. Alhamdulillah, Uwais faham ke? Semoga takut juga sagi perkataan yang kita ikut bahasa dewasa kan. Macam mana nak olah supaya kanak-kanak juga memahami. Okey, jadi yang pertama, tokoh yang dikatakan bahawa mengolok-olokkan Nabi, macam mana nak bagi faham? Mengejek Nabi. Yang mengejek-ejek Nabi, mencela Nabi, menghina Nabi. Yang pertama disebutkan ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapakah dia ni? Ingat tak dulu tadi ulangan kan? Ketika Kaabah runtuh, Al-Walid bin Al-Mughirah ialah yang orang yang pertama yang berani untuk nak kata, yang dia bangun itu, dia kata, tak apa, sekiranya lah Kaabah inilah kita nak buat jahat, Allah akan datangkan bencana. Tapi sekiranya lah Kaabah ini kita nak pelihara, kita nak jaga, kita nak buat elok, kita buat, pasti tak akan berlaku apa-apa. Inilah orangnya. Okey, kita ingatkan bahawa dia Islam, tapi rupanya Masya Allah, sebab dia sangat jaga Kaabah. Inilah orangnya yang mula-mula dulu idea untuk nak membina Kaabah semula. Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang pembesar Quraisy yang paling terhormat, yang kaya raya, mempunyai anak yang ramai, kiranya pendek kata dalam keliling dia semua adalah sanak saudara, adik-beradik, orang terhormat, orang kaya daripada kabilah Bani Makhzum. Alhamdulillah, faham? Okey. Baik, jadi pada ketika itu, jadi ketika Nabi kita berlaku, Nabi mula berdakwah kepada Islam, dia sebenarnya dah dengar ayat-ayat Nabi, dia tertarik. Dia tertarik, dia dengar ayat-ayat Nabi Muhammad SAW. Dia tertarik sebab apa? Sebab Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah tokoh ahli falsafah. Maksudnya dia pandai berbahasa. Dia adalah orang yang suka berbahasa. Sastrawan, macam tu lah lebih kurang. Dia Al-Walid bin Al-Mughirah ni adalah seorang yang pandai berbahasa. Jadi apabila dia dengar Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, dia nak tahu. Jadi dia pergi dengar Nabi Muhammad SAW baca. Dia ikut Nabi Muhammad baca. Tapi sebenarnya tujuan dia ikut tu, dia nak dengar, dia nak mengolok-olokkan Nabi Muhammad SAW.
Tetapi tak siapa pun tahu pada ketika itu tujuan dia adalah untuk nak mengolok-olokkan Nabi. Jadi dia ikut Nabi baca Al-Quran, dia dengar Nabi baca Al-Quran, apa semua. Jadi dia dengar bahasa-bahasa tu. Okey, supaya dia nak tahu apa dia yang dia nak boleh dia nak kenal Nabi dan dia nak musuh Nabi. Dia melalui apa yang dia tahu daripada Nabi. Dia nak tolak Nabi dengan cara tu. Jadi sehingga kan pada ketika itu orang pembesar Quraisy kat gitu dia jadi bimbang. Al-Walid nak masuk Islam, Al-Walid masuk Islam dah ke ni? Betul ke Nabi SAW? Sebab mereka nampak Al-Walid ni pergi setiap masa dengar Nabi baca Quran. Nabi baca Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi dia dengar. Jadi mereka bimbang, mereka pun berjumpa dengan anak saudara Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia? Anak saudara dia? Iaitulah Abu Jahal. Abu Jahal. Okey, mereka jumpa Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kamu tahu tak bapak saudara kamu tu, Al-Walid tu nak masuk Islam dah? Terkejutlah Abu Jahal. Betul kata bapak saudara aku nak masuk Islam. Jadi terperanjat dengar itu, terus Abu Jahal kata, baiklah, aku akan janji kamu, aku akan penuhi hajat kamu. Kita akan, jangan bagi dia masuk Islam lah. Kita tarik balik bapak saudara ni supaya jangan memeluk agama Islam. Jadi jumpalah Abu Jahal. Pergilah Abu Jahal berjumpa dengan bapak saudaranya. Dia kata, wahai bapak saudaraku, dia kata, sesungguhnya orang kafir Quraisy mengumpulkan harta benda mereka nak bagi kat kamu. Dia kata, supaya kamu ni tinggalkan agama Islam. Al-Walid pun terkejut lah. Dia kata, apa pula? Aku dah kaya dah. Kamu nak kumpul harta untuk aku, kenapa? Lepas tu dia kata, sebabnya supaya kamu cakap balik benda tak elok kepada orang lain bahawa kamu ni bukan masuk Islam, kamu ni kiranya kata balik kat Nabi lah. Tapi Al-Walid pun macam pelik. Sebenarnya aku tak masuk Islam pun. Macam mana kamu boleh tahu aku masuk Islam? Kan? Tapi sebenarnya awal-awal Al-Walid tak cakap lagi. Dia cuba sebab dia sombong dan dia rasa dia pandai, dia hebat. Dia dengar dulu kata-kata Abu Jahal. Dia kata, oh macam tu pandangan kaum Quraisy kat aku. Yalah, dia dah ikut Nabi kan. Jadi dia kata, apa lagi permintaan kaum Quraisy kau ni? Jadi mereka minta supaya kamu beritahu kepada kaum musyrikin bahawa kamu tak ikut Muhammad pun. Lepas tu Al-Walid kata, sebab apa? Sebab apakah aku tak boleh ikut Muhammad? Dia tak cakap apa lagi, dia cuma macam menduga lah kan. Jadi pada ketika itu dia kata apa kan? Al-Walid kata, demi Allah tidak ada di antara kamu sekalian orang yang lebih mengerti daripada aku tentang raja syair atau kasidahnya dan syair-syair jin sekalipun. Tengok betapa sombongnya Al-Walid. Dia kata, aku lebih pandai. Demi Allah tidak ada satu syair yang dapat sama apa yang dibaca oleh Muhammad. Demi Allah, sesungguh perkataannya sangat manis, sesungguhnya perkataan dia indah, sesungguhnya di atas setiap bahagian ayat-ayat tu sangat cantik, sangat indah. Jadi sangat bahasanya, penggunaannya sangat tinggi. Jadi perkataan itulah maksudnya Al-Walid ni memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Abu Jahal dengar je Al-Walid memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar kat sini ke? Dengar kat depan. Okey, ada sini. Jadi apabila Abu Jahal mendengar sahaja kata-kata bentuk memuji Nabi Muhammad SAW, terus Abu Jahal kata, kenapa kamu terpengaruh dengan ajaran Nabi? Abu Jahal macam dia takut pula. Tadi dia janji dengan kaum dia. Dia kata, aku akan bagi bapak saudara aku ni tak ikut Nabi Muhammad SAW. Aku akan pengaruh dia. Tapi sekarang ni dia dah mati akai dah. Dia tengok bapak saudara dia mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika itu Abu Jahal kata, tinggalkanlah aku sebentar. Jadi kemudian beberapa ketika Abu Jahal pun dikatakan bersembunyi di rumahnya, macam berfikir di rumah dia. Kemudian pada satu hari Al-Walid pun meminta kepada teman-temannya untuk berkumpul, nak minta pendapat kepada mereka tentang apakah Nabi Muhammad ni seorang yang benar menjalankan kerjanya ataupun Nabi Muhammad ni pengkhianat kepada kaum dia. Dia nak tahu kepada kaum dia. Jadi pada salah seorang pembesar Quraisy, mereka pun mengeluarkan pendapat. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, mereka kata, sebab apa tak boleh ikut Nabi Muhammad? Yang pertama, Muhammad itu tukang ramal tentang masa depan. Okey, tukang ramal. Jadi ucapan dia sebab dia suka ramal masa depan. Benda depan akan jadi macam ni. Jadi mereka kata tukang ramal. Al-Walid tu kata apa? Dia tu kata, demi Allah, Muhammad tu bukan tukang ramal kehidupan orang. Kerana kita sudah tahu dengan jelas tentang amalan tukang ramal. Bukankah kata-kata tukang ramal tu tak seperti pun kata Nabi Muhammad? Al-Walid masih lagi backing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita backing apa? Masih lagi berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pada ketika itu mereka tak puas hati lagi. Datang lagi pendapat yang kedua. Dia kata, pada pendapatku Muhammad tu seorang yang gila. Ada orang lain kata pula. Masa mereka berkumpul tu, Al-Walid minta pendapat. Dia kata,
Muhammad tu seorang yang gila. Apa-apa yang dia baca yang keluar sahaja daripada mulut dia, semuanya tanpa berdasarkan apa yang difikirkan terlebih dahulu. Mereka kata gila dah. Jadi terus apa yang dijawab oleh Al-Walid? Al-Walid kata, demi Allah, Muhammad itu bukanlah seorang yang tidak siuman atau seorang yang gila. Bukan tuan-tuan semua dah kenal perangai Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad SAW ni seorang yang sangat berhati-hati dalam setiap perbuatan dia. Jadi dia tetap membela Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi pandangan. Dia kata, bukankah Muhammad tu seorang ahli sihir? Dia kata macam tu. Al-Walid jawab lagi, demi Allah, Muhammad itu bukanlah ahli sihir. Kerana kita semua sudah tahu angkara sihir. Perlakuan ahli sihir bukan seperti perlakuan Muhammad. Dan siapa pula yang terkena dengan sihir Muhammad? Siapa yang terkena sihir? Dia macam tanya balik lah. Jadi mereka pun macam panas dalam majlis tu kan. Ada seorang lagi yang kata, Muhammad tu seorang penipu besar, seorang pembohong. Kata Al-Walid. Al-Walid bantah lagi. Dia kata, demi Allah, Muhammad itu bukanlah seorang penipu pembohong. Kita semua tahu Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin kan, lagi kecil lagi. Kita dah tahu dah daripada kecil, daripada dulu-dulu lagi kita gelarkan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang jujur, okay, yang amanah. Jadi kita semua kenal dah. Jadi dia bukan begitu. Jadi mereka pun dah tak ada modal lah nak cakap. Tak tahu nak cakap apa dah. Pada ketika itulah Abu Jahal seolah-olahnya macam merayu. Wahai bapa saudaraku. Dia kata, sekarang kami nak dengar pula apa pendapat kamu. Dah tak boleh nak bawa apa. Cakap sikit je Al-Walid bantah. Cakap sikit je Al-Walid bantah. Kan? Jadi sekarang ni, tapi mereka tetap nak bagi Al-Walid jangan ikut Nabi. Itu point dia. Jadi Abu Jahal kata, wahai Al-Walid, sekarang kamu beritahu kat kami. Apa pendapat kamu tentang Nabi Muhammad SAW? Jadi pada ketika itu orang Quraisy macam dah kecewa dah. Fikir habislah Al-Walid pun nak masuk Islam dah apa semua. Jadi pada ketika itulah apa jawapan Al-Walid? Okey, jawapan Al-Walid sebenarnya seorang yang sangat sombong. Sebab dia boleh katakan memiliki segalanya lah. Memiliki harta, memiliki segalanya. Jadi dia sangat sombong. Dia merasakan bahawa dia sangat pandai, dia sangat cerdik. Jadi apa saja pendapat orang dia akan tangkis. Dia nak menunjukkan dia sahaja yang paling pandai, paling cerdik. Okey, dia kata apa? Bahawa yang terlebih dekat kepada kebenaran untuk kita katakan, yang paling hampir kalau kita nak katakan Nabi Muhammad SAW, bahawa dia adalah tukang sihir, iaitu sihir yang memberi kesan kepada orang lain. Tidakkah kamu semua melihat? Dia datang sambil menuturkan perkataan-perkataan. Nabi Muhammad datang baca Al-Quran apa semua. Sebab perkataan itulah telah mencerai-beraikan seorang anak daripada bapanya. Antara seorang bapa dari anaknya. Antara seorang saudara dari saudaranya. Antara seorang suami dan isterinya. Antara seseorang dari keluarganya. Antara seorang tuan dari hambanya. Dan antara seorang teman dari temannya. Itulah sihir. Sebenarnya perkataan ni daripada ayat-ayat yang kawan-kawan dia cakap juga tadi, tapi dia simpulkan jadi ayat lain. Dia twist sikit je. Okay? Maksudnya dia tak cakap Nabi Muhammad SAW sihir juga. Okay? Tapi dia kata dia susun ayat yang lain. Sebab dia adalah orang ahli falsafah, orang pandai berkata-kata. Dia kata Nabi Muhammad datang ni lah yang mencerai segilah bila suami masuk Islam, isteri tak masuk. Pastilah cerai-berai keluarga tersebut kan. Apabila anak masuk Islam, ayah mak tak masuk, pastilah berlaku perceraian antara ayah dengan mak, berlaku perpisahan. Jadi dia gunakan alasan itu. Okey, bila masuk Islam maksudnya berpisah, bercerai, berlakulah perpisahan. Berlakulah persaudaraan tu putus. Macam tu. Jadi dia kata itu, bersorak gembiralah Abu Jahal dengan pemimpin Quraisy atas kata-kata Al-Mughirah ni. Jadi mereka ingatkan bahawa Al-Walid Al-Mughirah ni dah terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran Nabi. Rupanya Al-Walid Al-Mughirah ni tidak terpengaruh dan bersama juga dengan mereka. Mereka anggap begitu. Pada ketika inilah turunnya ayat Al-Quran. Allah turunkan surah Al-Mudaththir ayat 11 hingga 30. Apa maksudnya? Okey, maksudnya biarlah aku, yakni Allah sendiri yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian itu. Dan aku, ini surah Al-Mudaththir ni daripada kesinambungan cerita ni lah. Okey, Al-Walid Al-Mughirah dan kawan-kawannya yang mencela Nabi Muhammad SAW. Jadi aku jadikan baginya harta benda yang banyak, anak-anak yang selalu bersama-sama dengan dia. Ni Allah turunkan ayat kepada Al-Mughirah. Tetapi ayat ini boleh jadi panduan untuk kita juga. Okey, kalau kita berlaku macam tu, maksudnya kita sama dengan perilaku Al-Mughirah ni. Okey. Anak-anak yang selalu bersama dia, dan aku lapangkan rezeki dan kekuasaan baginya dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia, yakni Al-Walid Al-Mughirah, sungguh menginginkan agar aku tambahkan lagi. Sekali-kali tidak akan aku tambahkan lagi, kerana sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebankan pendakian yang payah lagi sukar.
Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, kemudian dia bermasam muka dan merungut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombong diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain melainkan sihir yang dipelajari dari ahli kitab. Ini tidak lain selain dari perkataan manusia, aku yakni Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu, yakni wahai Muhammad, apakah neraka Saqar itu? Iaitu neraka Saqar yang tidak membiarkan dan tidak juga meninggalkan para penghuninya. Maksudnya neraka Saqar, siapa yang dah masuk takkan keluar dah. Masuk je neraka Saqar takkan keluar dah. Neraka Saqar itu adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ayat ni di atas dalam neraka Saqar ada 19 malaikat yang akan menjaga mereka ni yang yang selalu mengolok-olokkan ayat Allah, yang tidak beriman langsung kepada Allah SWT. Surah Al-Mudaththir ayat 11 hingga 30. Maksudnya turunnya surah inilah ceritanya yang Zalika hafal tu. Faham? Ini sirah dia. Okey, jadi inilah sikap mengolok-olokkan yang dibuat oleh Al-Walid. Jadi apa berlaku kepada Al-Walid? Sebenarnya pada satu ketika malaikat dah banyak sangat dah dia olok-olokkan Nabi kan, daripada kata-katanya sebab dia ahli falsafah, apa yang dikata orang percaya. Okey, apa yang dikata orang percaya. Jadi pada satu ketika malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril tunjuk ke arah tumit tokoh pemimpin Quraisy, musyrikin Quraisy tu. Okey, jadi dengan tunjuk kepada tumit tu nanti bahawa Al-Walid Al-Mughirah akan binasa di tumitnya. Jadi berlakulah satu kisah. Pada suatu hari Al-Walid bin Al-Mughirah nak jalan-jalan. Okey, jalan-jalan tiba-tiba ada satu batang anak panah yang bersilang. Satu daripada batang anak panah tu terkena kepada jubah dia, tersangkut kat pakaian dia. Tetapi disebabkan dia sombong, dia tak mau tunduk ambil, dia jalan juga. Maksudnya ada anak panah terkena kaki dia, terkena kat tumit Al-Walid ni. Dia jalan juga, dia jalan-jalan sehingga kan anak panah tu terkena kepada tumit, kena kepada kaki tumit Al-Walid Al-Mughirah, sehingga kan luka dan telah sakit. Al-Walid sakit menderita yang sangat lama, mungkin terkena kepada sel-sel urat-urat kat situ kan, sehinggalah akhirnya tu dia mati disebabkan kerana mati dalam keadaan kesakitan. Anak panah tu betapa sombongnya dia tak mau buang pun, dia jalan dia tahu dah dekat bawah kain itu ada anak panah yang tersesat, tapi disebabkan dia tak mau akui, dia tak mau tunduk ambil, dia jalan juga. Akhir sekali dengan sebab itulah dia meninggalkan dunia dalam keadaan yang akhirnya dalam menderita kesakitan. Okay, itulah kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Okey, ingat kisah pembukaan kota Mekah dia lah, idea dia lah, tapi akhirnya ingat kan dia mati dalam keadaan Islam lah sebab sangat menjaga Kaabah ni kan. Tetapi rupanya bukan begitu kematiannya, dalam keadaan yang kesakitan yang sangat. Kemudiannya keduanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, siapakah dia Al-As bin Wa'il? Al-As bin Wa'il ni orang yang suka ejek-ejek Nabi dan uluk-uluk Nabi juga. Siapakah dia? Inilah orangnya. Kalau kisah ingat tak sebelum ni, kisah apa? Fudul. Kisah Hilful Fudul. Hilful Fudul. Ingat tak dulu kisah Hilful Fudul, perjanjian yang Nabi turut sertai kan? Kalau ada di antara pergaduhan di antara kabilah disebabkan Al-As ni lah. Akhlak dia sangat buruk kan? Berlaku kisah Hilful Fudul lah itu, perjanjian. Jadi Al-As ni akhlak dia sangat buruk. Okay? Kalau kira-kira akuilah akhlak dia suka tipu saudagar-saudagar. Maksudnya dia kaya disebabkan dia suka menipu orang. Maksudnya dia dapat harta daripada menipu orang. Kira benda-benda kerja yang jahat-jahat lah. Okay, antara ejekan ataupun penghinaan yang dibuat oleh Al-As kepada Nabi Muhammad SAW, agama Islam, iaitu dia kata apa? Orang-orang ikut Nabi Muhammad tu penipu. Muhammad itu kepala penipu. Sebab apa? Sebab dikatakan bahawa setiap orang yang mati akan hidup kembali. Dan bila hidup balik akan masuk syurga seronok-seronok, senang-senang, dapat nikmat dunia. Dan ada lagi segolongan akan masuk neraka dan terseksa dekat dalam dia. Demi Allah, tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa. Dia kata. Perkataan Muhammad tu tak masuk akal. Al-As bin Wa'il kata. Jadi mustahil lah boleh terjadi. Sebab itulah jelas dia kata Nabi Muhammad ini pembohong. Jadi dia kata mana mungkin, kata mungkinkah orang yang telah mati itu hidup semula kemudian ada yang senang, ada yang menderita. Dia rasa dia bagi dia pembohong, dia tak percaya kepada hari kebangkitan. Itulah sebagai orang Islam kena beriman kepada hari kiamat dan qadar-qadaran. Itu ni adalah penentuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi dia tak percaya kepada hari kebangkitan tu. Sehingga itulah Allah turunkan surah
Disebabkan kata-kata dia ni, dia kiranya dia olok-olok lah. Alah, penipu lah Muhammad ni. Penipu apa semua, kata ada bangkit balik nanti. Tak ada, kira bagi dia tak ada kebangkitan selepas kematian. Jadi sehinggalah Allah turunkan surah Al-Jathiyah ayat 23-26 hingga 26. Kisah peristiwa ini ya. Okey, maksudnya, apakah engkau, yakni wahai Muhammad, melihat orang yang mengambil harta, mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan dia dibiarkan oleh Allah terus berada di dalam kesesatan berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dijadikan atas penglihatannya penutup. Maka dari itu, siapakah yang akan dapat memberinya petunjuk sesudah Allah menyesatkannya? Na'udzubillah. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pengajaran? Dan mereka berkata, sesungguhnya penghidupan ini tidak lain melainkan kehidupan di dunia ini sahaja. Kita mati dan kita hidup adalah perkara biasa, dan tidak ada yang membinasakan kita melainkan masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka itu tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami ke atas mereka itu, tidaklah mereka itu mengemukakan bantahan selain mereka berkata, datangkanlah ataupun hidupkanlah orang-orang tua kita yang telah mati, jika sekiranya kamu, yakni wahai Muhammad, adalah orang yang benar. Maka katakanlah oleh kamu, wahai Muhammad, kepada kaum musyrik itu, sesungguhnya Allah lah yang akan menghidupkan kamu, kemudian dialah yang mematikan kamu, kemudian menghimpunkan kamu di hari kiamat kelak, yang tidak ada keraguan lagi tentang hari itu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Okey, ayat balas Allah bagi wahyu ni setelah kiranya Al-As bin Wail ni mengolok-olokkan Nabi. Jadi pada ketika itu, turunnya tu, Nabi bacakan kepada Al-As bin Wail ni seruan ayat wahyu Allah ini. Jadi ini adalah satu kisah. Satu lagi kisah. Okey, satu kisah lagi, Al-As bin Al-Wail ni adalah seorang yang dia ejekkan diri bukan sahaja kepada Nabi, juga kepada semua pengikut-pengikut agama Islam. Okey, jadi pada satu hari, Al-As bin Wail ni dia tempah senjata, beberapa bilah senjata. Okey, beberapa bilah daripada besi kepada siapa? Khabbab bin Al-Arat. Okey, minggu lepas tak silap ke minggu sebelumnya. Khabbab bin Al-Arat adalah hamba yang memeluk agama Islam. Hamba yang memeluk agama Islam, pembuat besi. Okey, membuat kiranya tombak, perisai daripada bahan besi lah. Jadi Al-As ni tempuhlah kepada Khabbab ni beberapa bilah pedang. Jadi dia tempuh, dia pergi, dia kata, jadi bila dah siap, Al-As datanglah tempat Khabbab, ambil pedang tersebut. Kemudian Al-As katakan apa? Bayaran nantilah, kita akan janjilah. Saya akan bagikan kamu bayarannya, kemudian kita akan jumpa sekian. Jadi setelah tiba hari yang dijadualkan tu, Al-As tak datang jumpa dia. Okey, seperti janji tak datang. Jadi Khabbab ni pergilah ke rumah Al-As. Jadi dia kata, dia cari Al-As sebab nak minta bayaran. Mungkin sebab dia hamba. Dia buat tu ada tuannya, masa tuan dia minta duit tu, betul tak? Jadi datang-datang, terus apa yang dikatakan oleh Al-As ni? Dia ejek Khabbab. Dia kata apa? Bukankah engkau sekarang sudah jadi pengikut Muhammad? Bukankah Muhammad dah bagi tahu semua yang mati akan dihidupkan kembali? Semua yang mati yang ikut Nabi Muhammad semua akan masuk syurga. Di sana kan ada macam-macam, ada perhiasan, ada macam-macam pakaian, apa yang manusia suka, emas, perak, semua ada. Nabi Muhammad kata semua ada dalam syurga, semua ada disediakan. Semua enak-enak, semua elok-elok, semua cantik-cantik. Cakap yang tu. Khabbab jawablah, ya, benar. Jadi kalau begitu, kalau hendak kamu nak tagih hutang kamu, nantilah. Tunggulah aku mati dulu. Tunggulah aku masuk syurga dulu. Dekat sana nanti aku akan bagilah kat kamu. Aku dah banyak harta dah dekat syurga, nanti aku bagi banyaklah kat kamu kat sana nanti. Tapi kalau sekarang, kalau kamu nak sekarang, kalau kamu tak boleh tunggu aku mati, kamu ingkar ajaran Nabi Muhammad, baru aku akan bayarkan, jelaskan hutang kamu. Bayangkan, sampai macam tu sekali kaum Quraisy membuat kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbakarlah hati Khabbab Al-Arat ni dengar ejekan Al-As bin Wail ni. Sebab itu dia marah sangat. Jadi tapi tahan, sabar, sebab dia tahu ajaran Nabi Muhammad. Al-Khabbab rasa Allah nak setiap yang beriman kepada Allah sabar. Dia sabar. Kalau ikut kan confirm lah kena tumbuk apa kan. Dia pembuat besi kan. Jadi dia boleh je gunakan bahan dia tu untuk nak bunuh balik, nak buat balik Al-As kan. Mendengar jawapan yang sangat kiranya kurang ajar lah, kurang kiranya sampai macam tu lah, kata tunggu aku mati dulu kan. Macam tu perkataan itu. Jadi
Apa dikatakan oleh Khabbab? Dia nak membalas balik ejekan Al-As. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan menustakan Muhammad selama-lamanya. Meskipun engkau mati, engkau hidup kembali pun, aku sekali-kali tak akan dustakan Muhammad. Jadi mendengar je jawapan Khabbab tu, marahlah, sebab Khabbab ni hamba, melawan cakap dia. Dia kata, berampuh engkau dari sini. Tinggallah aku di sini sampai aku mati. Kemudian bila aku hidup balik nanti, aku dah terima harta banyak, aku bayar kamu, pergi kamu. Macam tu. Tak banyak duit Khabbab tadi. Jadi pada ketika pulanglah Khabbab dalam keadaan sedih. Sebab dia hamba tuan dia, dia pembuat besi, kiranya harta tuan dia kan. Jadi sedihlah dia balik pulang ke rumah. Pada ketika itu Allah turunkan surah Maryam ayat 77 hingga 80. Okay, Allah turunkan wahyu daripada peristiwa ini. Peristiwa Al-As bin Wa'il ni mengolok-olokkan melalui cerita tentang kematian, tentang nikmat syurga neraka tu. Allah beritahu apa? Yang bermaksud, auzubillahiminasyaitanirrajim, apakah engkau wahai Muhammad melihat orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan dia berkata, pastilah aku akan diberi harta benda dan anak. Apakah dia mengetahui barang yang gaib? Apakah dia telah mengambil janji dari Tuhan yang Maha Pengasih? Sekali-kali tidak. Bahkan akan kami catat apa-apa yang dikatakannya itu, dan akan kami panjangkan baginya siksa yang masa yang sangat panjang, dan akan kami wariskan apa-apa yang dikatakannya, dan dia datang kepada kami kelak dengan hanya seorang diri. Ditujukan kepada Al-As bin Wa'il. Jadi ini adalah, jadi ada lagi apa lagi, banyak lagi. Dia antara catatan ni kita ceritalah bagi nampak gambaran antara ejekan ulukannya ketika setelah anak sulung Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Al-Qasim. Kan? Al-Qasim, anak Nabi Muhammad SAW, anak lelaki Nabi Muhammad SAW meninggal ketika masih kecil. Okey, ketika itu nama Nabi disebut dan Al-As terdengar. Apa kata Al-As? Dia kata, biarlah dia dah tak ada apa-apa dah dia. Kalau dia mati pun nama dia nanti takkan disebut orang. Sebabnya dah terputus dah. Tak ada dah anak lelaki. Okay. Dan satu lagi ketika ada riwayat lain kata apa? Sekarang biar je lah Muhammad tu. Kata kerana Muhammad tu tak ada lagi keturunan. Sebab tak ada anak lelaki. Begitu sekali dia menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi berhubung dengan ayat yang dikatakan Al-As tadi, dia kata apa? Biarkanlah sahaja Muhammad tu tak ada keturunan, Allah turunkan surah Al-Kawthar. Ialah kata-kata itu sedih lah Nabi Muhammad SAW. Anak lelaki meninggal dunia dan dikatakan tak ada keturunan kan. Jadi ketika itulah Allah turunkan surah Al-Kawthar. Inilah peristiwa turunnya surah Al-Kawthar. Ayat 1 hingga 3. Apa dia? Jom baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya apa? Sesungguhnya aku, yakni Allah, telah memberi kepada kamu, wahai Muhammad, nikmat yang sangat banyak. Maka hendaklah engkau mendirikan solat dan hendaklah engkau berkorban. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Okay? Jadi tidak berapa lama kemudian malaikat Jibril datang kepada Al-As. Okay, jadi dah atasan Allah, arahan Allah SWT bahawa perlu akhirnya diberikan pengajaran kepada orang yang mengolok-olokkan Nabi. Jadi tujuan dia, malaikat Jibril datang kepada Al-As ni, ditunjuk ke telapak kaki Al-As bin Wa'il ni. Jadi pada suatu hari Al-As bin Wa'il ni berjalan-jalan di sekitar gunung dekat Mekah. Tiba-tiba telapak kakinya tertikam duri. Okay, lalu bengkak dengan serta-merta dan sakit sangat-sangat. Jadi akibat rasa sakit sangat-sangat tu menyebabkan Al-As bin Wa'il tak dapat lagi dah, nak tahan lagi dah. Sehingga kan dia mengelepar seperti ayam yang disembelih. Macam tu sekali keadaan dia, sangat-sangat sakit kaki dia. Okay, maka Al-As pun mati dalam keadaan kufur dan tempatnya dalam neraka Saqar yang Allah sebutkan tadi dalam surah kan. Okay, tempatnya juga dalam neraka. Ingat tadi Ibnu Ishaq menyebut bahawa 5 orang malaikat. Ibnu Ishaq menyebut bahawa 5 orang pembesar tokoh-tokoh Quraisy yang datang, malaikat Jibril datang menunjukkan kiranya macam sumpahan ke, benda yang tak elok lah datang atas arahan Allah SWT untuk membinasakan mereka sebab mereka mengolok-olokkan Nabi sangat-sangat. Ini kita dengar sikitnya, pasti pada waktu itu lebih dahsyat lagi sebab sehingga Allah datangkan kepada begitu buat mereka. Jadi yang ketiga siapa dia? Tokoh yang ketiga
Tadi dia katakan 9 kan. Okay, yang ketiga, baru ketiga nak ke 10 dah. Rasanya bab ni kita takkan habis minggu ni kita habiskan setakat yang dan je. Jadi yang ketiga ialah Al-Haris bin Qais. Siapakah Al-Haris? Tokoh ini kurang dikenali dalam sejarah Nabi. Maksudnya Al-Haris bin Qais ni mungkin tak nampak dia punya sirah-sirah Nabi, tetapi malaikat Jibril datang kepadanya dan tunjuk kepada batang hidung. Maksudnya ada kisah lah yang berlaku yang teruk yang dibuat sehingga kan Allah mengarahkan malaikat Jibril datang buat begitu. Tak? Jadi tapi cuma tak sampai cerita itu lagi kepada kita. Mungkin ada dalam lipatan sirah yang kita tak dapat kitab lagi. Tetapi menurut Ibn Ishaq, menurut Ibn Hisham, tak dapat sirahnya. Tetapi yang dapat ialah malaikat Jibril datang tunjuk ke batang hidung dia. Okay, tiba-tiba hidungnya menjadi bernanah sehingga kan disebabkan nanah hidung dia terlalu teruk sehingga kan dia mati disebabkan begitu. Mungkin ada sesuatu yang dilakukanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah datangkan siksaan sebegitu rupa. Okey, yang keempat, Al-Aswad bin Abdul Yaghus. Al-Aswad bin Abdul Yaghus. Okey, sampai keempat kita akan baca sampai keempat. Yang kelima kita akan sambung depan. Siapakah dia Al-Aswad bin Abdul Yaghus ini? Ialah dalam ceritanya tak dapat dipastikan apakah ayat yang turun kepada Al-Aswad bin Yaghus ni. Dia tak ada ayat yang turun. Tetapi diceritakan bahawa Al-Aswad ni sering berada dia suka cerita-cerita. Macam mana? Dia suka cakap dekat Nabi Muhammad macam mana? Wahai Muhammad, tak ada lagi ke berita dari langit? Apakah hari ini kamu tak terima lagi berita dari langit? Bagaimana dengan semalam? Ada tak lagi cerita tentang dari langit? Mengolok-olokkan. Okay? Tetapi Nabi tak jawab pertanyaan Al-Aswad bin Abdul Yaghus. Sebab Nabi tahu bahawa dia adalah mengolok-olokkan. Jadi Al-Aswad ni pula apabila dia nampak je orang-orang Islam seperti apa? Bilal, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Khabbab Al-Arad, Syuhaib bin Sinan. Dia selalu ejek-ejek. Sebab apa? Sebab Nabi kan selalu cakap. Nabi cakap, satu masa nanti Islam akan gemilang. Satu masa nanti Islam ni akan menguasai kerajaan Romawi. Islam akan menguasai Majusi. Islam akan menguasai kerajaan Farsi. Nabi dah sudah sebut-sebut pada ketika itu. Jadi Al-Aswad mengejek mereka. Ini ke orang yang nak jaga, yang jadi calon raja? Ini ke orang dia? Dalam mengolok-olokkan orang Islam yang pada ketika itu mereka sangat dhaif. Mereka sangat susah. Jadi menggunakan apa kata-kata Nabi ni, Al-Aswad ni gunakan balik untuk nak mengata kembali kepada sahabat-sahabat Nabi. Jadi kata-kata ini tentu sekali menyedihkan Nabi dan para sahabat. Sebab Nabi sampaikan apa yang Allah beritahu. Kan? Jadi mereka hanya membuat kerja Allah lakukan. Cuma masanya belum sampai lagi. Jadi kata-kata Al-Aswad ni sangat pedih. Jadi ada satu lagi berlaku ejekan. Dia kata apa kat Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, Nabi Muhammad ajak orang bertuhankan satu Tuhan sahaja. Dia kata, mana lebih baik? Satu Tuhan ke lebih ramai Tuhan? Kalau ramai Tuhan, banyaklah masalah boleh selesai. Ni satu Tuhan, tak banyak masalah boleh selesai. Kira antara kata-kata inilah memperolokkan Allah Subhanahu Wa Taala, memperolokkan Tuhan, mengatakan bahawa Tuhan lebih ramai lagi elok, Tuhan ramai lagi cepat bantuan, lebih bantu, mengolok-olokkan yang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa apa dia? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu Esa. Allah itu satu, Allah itu Esa, tunggal. Tetapi Al-Aswad bin Abdul Yaghus mengolok-olokkan apa sahaja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tokoh ini juga, tokoh pengolok Nabi ni juga, tokoh ini juga malaikat Jibril datang. Apa yang malaikat Jibril datang? Ketika itu Al-Aswad ni sedang duduk dekat bawah sebatang pokok yang berduri. Batang pokok tu ada berduri. Dan malaikat Jibril tunjuk jari ke arah kepala tokoh tu. Jadi tiba-tiba Al-Aswad merasa kepalanya sangat sakit. Jadi macam sakit sangat-sangat sehingga kan disondolkan kepala dekat batang pokok yang berduri tu. Dihantuk-hantukkan kepada dia hingga kan dia mati di situ. Dia mati dekat situ juga. Itu adalah siksaan kerana dia mengolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tokoh yang kelima dan sehingga yang kesembilan kita akan sambung. Ingatkan sempat dalam 2 bab malam ni, tapi rupanya tak sempat. Jadi kita akan sambung kembali pada minggu depan. Tokoh yang mengolok-olokkan Nabi tokoh yang mengolok-olokkan Nabi, tokoh yang menghina Nabi, inilah adalah usaha kedua mereka supaya Nabi lemah dalam berdakwah. Jadi antara tokoh-tokoh Nabi, antara tokoh-tokoh yang mengolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi dah sebutkan 4. Jadi minggu depan kita akan sambung Al-Aswad. Tadi Al-Aswad bin Abdul Yaghus. Minggu depan kita akan sambung Al-Aswad bin Al-Muttalib.
Okey, siapakah dia dan seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey, sebelum kita akhir, jom sama-sama kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan selawat kepada Nabi sallallahu sebelum penutup, sebelum kita nak tidur malam ni. Kita nasyid sama-sama. Kita nasyid sama-sama Qamarun. Boleh? Dengar tak? Okey, baik. Kita jumpa lagi minggu depan sambungan bab minggu ni tak sempat habis, ingatkan sempat habis. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Kita jumpa lagi minggu depan sambungan siapakah lagi tokoh yang mengolok dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi, ma'assalamah. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa